Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok tuan-tuan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Baik. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatlah taat olehmu akan suamimu pula. Tuan-tuan kan kita berhenti hari tu. Ingat tak? Baik, tuan-tuan renjak belakang sikit dalam 3 baris ke atas. 3 baris ke atas. Daripada tu tuan-tuan kira 1, 2, 3. 3 baris ke atas. Dia kata di situ, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jumpa tak tu? 3 baris ke atas, tuan-tuan tengok kata Imam Al-Ghazali. Sebab yang kita berhenti hari tu, kita berhenti tengah-tengah dah. Dia dah masuk intro dah. Kan kita cerita pada kuliah kita yang lalu mengenai satu orang perempuan. Yang perempuan tu, suami dia nak keluar pergi musafir, dan suami dia habaq kepada dia, aku nak keluar, hang jangan keluar mana-mana daripada rumah ni kan. Jadi benda ni dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengenai sebuah hadis yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ni tuan-tuan sekalian, di dalam kitab Imam Ghazali tu, dia kata hadis ni hadis yang dhaif. Tak apa, kita boleh baca untuk ambil fadail. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ni saya cerita balik kronologi dia. Dia kata apa? Adalah satu orang laki-laki keluar ia kepada musafir. Satu orang laki-laki, satu orang suami dia nak keluar pergi musafir. Dan berjanji ia dengan isterinya. Dia pesan dekat bini dia, dia kata bahawa jangan hang turun daripada rumah hang. Dia kata, ni rumah kita ni hang jangan turun. Tempat yang di atas kepada tempat yang di bawah. Rumah dia tu ada 2 tingkat kan. Dia habaq kat bini dia, dia kata aku nak keluar, dia kata aku nak pergi musafir, mungkin 3-4 hari punya aku nak pergi, jadi hang duduk atas, hang jangan turun bawah langsung, dia kata. Dan adalah bapa perempuan itu pada tempat yang di bawah itu. Rumah tu 2 tingkat, satu tingkat ni mereka duduk laki bini, lepas tu bawah tu pula pak perempuan tu duduk. Dia habaq dekat bini dia, dia kata hang jangan turun bawah. Maknanya apa? Tak boleh keluar pergi mana. Nak turun pergi rumah ke bilik pak tu pun tak boleh. Hang duduk di atas tu senyap-senyap. Aku nak keluar pergi musafir ni. Maka tiba-tiba sakit ia. Yang ni bapaknya tu sakit. Tuan-tuan tulis bawah tu. Ia tu makna dia bapak tu jatuh sakit. Maka menyuruh oleh perempuan itu seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin pada turun kepada mendapatkan bapaknya itu. Perempuan tu pula ada jadi dilema lah. Dia duduk di atas ni, orang duk riuh rendah, duk abang kata, hang tak turun ke pak hang sakit bawah tu. Dia nak turun, duk ingat tok laki dia, duk abang kata hang jangan turun mana-mana pun pasal aku nak keluar pergi musafir ni. Jadi dia pun duk kelui ikut tingkap macam tu lah. Dia kata, hampa pergi jumpa Nabi Zat, hampa pergi tanya Nabi Zat, boleh tak boleh aku nak turun ke bawah ni, sedangkan suami aku tak bagi aku turun, dan waktu yang sama pak aku sakit. Tuan-tuan nampak tak? Tak adil lah kat kita hari ni kan, zaman Nabi ni. Tapi kalau kita baca habis nampak macam lagu nak jadi. Bila dah ada orang pergi jumpa Nabi SAW, dia pergi habaq dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada satu perempuan ni, laki dia tak ada. Sebelum tu laki dia pesan, kata hang jangan turun bawah, apa jadi pun jangan turun. Lah ni masalah di bawah rumah tu pak dia sakit, dia nak turun tengok pak dia, boleh tak boleh, tapi laki dia tak bagi. Apa kata Nabi? Nabi kata, perbuat taat olehmu akan suamimu. Nabi kata, perbuat taatlah olehmu akan suamimu pula. Nabi kata kat dia, Nabi kata, dengar cakap suami hang. Maknanya pak saya sakit macam mana ni? Pak hang sakit tu biar pergi dia sakit, nak buat macam mana? Dan tak ayat macam tu. Maka mati bapaknya sahnya. Lepas daripada tu, pak dia pun meninggal dalam keadaan dia tak turun pergi tengok pak dia yang sakit tu. Tuan-tuan, tu cerita sedih kan. Kalau jadi belah, orang kata apa? Belah kampung Binjai ni, orang kata apa laki dia buta perut sungguh lah. Hang nak keluar pergi musafir, hang keluar lah. Tapi nu bini hang bagilah turun nak tengok pak dia. Dah pak dia sakit, tak tengok. Lepas tu pula pak dia mati. Sakit tu sampai ke mati. Anda nampak tak?
Maka minta izin perempuan itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keluarkan mengikut akan jenazah bapaknya itu. Dia pun pergi minta abang panggil orang. Dia kata hampa pergi jumpa Nabi Zat. Dia kata pergi tanya Nabi Zat, boleh tak boleh aku nak pergi turun pergi tengok pak aku yang meninggal ni. Hak tadi sakit tak apalah, mungkin dia hidup lagi tak ada masalah. Tapi ni hak mati ni. Hak mati ni macam mana? Aku nak pergi tengok dia mati. Lepas tu aku kalau boleh aku nak hantar jenazah dia pergi ke kubur apa semua ni. Boleh tak boleh? Hampa pergi tanya Nabi Zat. Kokok Nabi kata boleh sebab mati ni. Maka sabda Nabi SAW, berbuat taat olehmu akan suamimu, yakni ikutlah olehmu akan janji suamimu itu. Nabi pun tetap berkeras juga. Nabi kata mati pun matilah. Nabi kata yang penting hang duduk atas tu, hang jangan duduk turun bawah. Nabi kata. Tuan-tuan nampak tak? Dan Nabi pun bila kata macam tu, Nabi pun taruh jugalah. Nabi kata kalau hang turun bawah apa, hang nak buat apa? Hang nak mandi mayat pak hang ke? Sudah pasti tidak. Hang nak kapan mayat pak hang ke? Tak. Ataupun hang nak korek liang lahan pak hang ke? Hang nak buat? Tak. Hang turun-turun tu hang kira nak teriak ya. Betul tak betul tak sekalian? Tak, kalau kita fikir lah orang perempuan duk kalut sangat, abang jom kita pergi tengok orang mati ni, kita tanya dia agak-agak hang nak pergi tengok, hang nak buat apa? Hang nak tolong baca talqin bagi kat dia? Kat dah, duk teriak ya tuan sekalian. Sebab itulah dalam agama kita ni dimakruhkan bagi orang perempuan untuk nak keluar pergi tengok jenazah. Makruh. Kan? Bukan disunatkan juga bagi orang lelaki untuk nak tengok jenazah perempuan. Tuan-tuan jangan duk fikir macam tu pula. Kena hak meninggal itu pula janda mana tau. Dia kata hang tak dengar ustaz kata malam tu hampa tak boleh tengok makruh. Aku boleh tengok lah, aku orang lelaki. Dia kata rupanya pergi tengok janda. Tak, bukan macam tu juga. Yang tu pula jadi haram pula tuan-tuan sekalian. Duk pergi tengok bini orang. Lepas tu pergi tengok, duk pergi ambil fatwa pula. Kata apa, dulu sahabat Nabi pergi cium dari Nabi, kita pun tarik-tarik. Kan tu pergi cium dari janda tu hak meninggal tu. Tak. Tuan-tuan perasan tak benda ni jadi macam mana? Kita tak nampak benda ni kan? Dia terjadi ketika mana berlakunya hak meninggal itu adik-beradik kita, ipak dua kita dia jadi lagu tu. Dia jadi apa tuan-tuan? Orang kita ni dipegang penghormatan yang terakhir. Saya tak tahulah mai tang mana penghormatan yang terakhir tu. Baru ni ada orang tanya Datuk Seri Hassan, bekas mufti Kerajaan Pulau Pinang. Orang tanya ni, Datuk Seri, mayat ni dia kata boleh tak boleh? Ada satu mayat ni dia meninggal lama dah, hospital dah selesai apa semua dah, balik-balik rumah apa semua, ada anak dia daripada mana? Daripada Sabah baru duk tekan balik mai ke Penang. Mayat dah selesai dah. Orang jurukuasa masjid hak duk urus mayat ni apa semua, dia kata jom kita dah habis mayang apa semua, jom kita bawa pergi ke kubur tengok. Dah tu anak dia duduk kenjui mai dah tu, nak balik mai ni. Dia kata pukul berapa nak boleh sampai? Dia kata dak mai pasal nak tengok aja mayat. Apa? Datuk Seri Hassan dia kata apa tuan-tuan? Dia kata tak apalah, kalau depa sampai di tanah perkuburan tu, waktu kubur, waktu mayat tu masuk dalam kubur tu kan kita buka muka waktu tu kan. Waktu tu lah bagi dia tengok Ustaz. Lepas tu kita akan buat apa? Kita nampak tak? Maknanya apa? Amalan-amalan tu kalau melambatkan mayat dia jadi haram. Kan kita lepas daripada kita dah mandi apa semua, kita akan letak dalam masjid, kita letak dalam rumah. Bila letak dalam rumah, kita akan panggil semua, mai mana anak dia apa semua, mai lekas cium dari ni. Anak dia pun cium kan. Lepas tu lagi apa nama bini dia mai cium. Lepas tu kak ipar pun nak mai cium ya. Tuan-tuan bosan tak benda tu? Kita orang hak duk mengaji agama, dia tengok-tengok, kak ipar dia ni batik ayang semayang ni. Kan? Tapi bukan ayang semayang, mayang tu lah. Kan dia dah mati dah, tak ada apa dah. Tak pasal dia tukar ipar, dia picuh. Boleh tak boleh tuan sekalian? Benda tu tak boleh. Tapi main dengan keadaan hari tu dengan penuh kesedihan apa semua, dia pula duk picum. Habis kak ipar pula ni, sepupu dia ni daripada kecil duk main masak-masak sampai ketua. Sepupu dia perempuan, dia pun nak main cum juga. Dia kata aku tak ada dia beradik dah, dia ni lah duk tolong aku apa semua. Dia pun turun picum juga. Kita nak kata apa? Kitab Muhimmah ni waktu tu cari tak jumpa lah. Pakai doa lo ustaz. Nah ustaz ni macam mana hukum apa semua? Awak haji bila meninggal? Dia kata sebulan lebih dah. Tanya apa? Dah habis dah. Tidak betul sekalian. Tuan-tuan duk angguk-angguk tapi jadi depan mata, tuan nak buat ke mana? Nak pergi pegang ke Jangan duk cium. Benda ni haram ni. Dia tahan siapa? Dia kata bagi kat kita envelope RM5 tu renyeh tu, keluar pun tak kata apa, kita pun minta maaf cakap lah.
Allahu Akbar. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi tak bagi dia pergi tengok yang kata pak dia hak meninggal ni. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata berbuat taat olehmu akan suamimu, yakni ikutlah olehmu akan janji suamimu itu. Hang dengar pesan suami hang. Suami hang kata jangan turun. Walaupun bapa hang meninggal sekalipun. Maka ditanamkan orang akan bapaknya itu, padahal perempuan itu tiada hadir kepadanya dan tiada melihat ia akan dia. Pak dia pun orang dah tanam apa semua, dia jadi riuh rendah lah waktu tu. Apalah anak ni jadi, hang suami pun kata mengaji agama pun hang abang lah bagi, dia jadi riuh rendah macam tu. Benda ni sampai ke telinga Nabi SAW. Bila sampai di telinga Nabi, maka setelah itu menyuruh oleh Rasulullah SAW kepadanya, mengkhabarkan akan dia bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan bagi bapaknya itu sebab taat bagi suaminya. Tuan-tuan nampak dah? Nabi panggil dia, Nabi kata lah ni aku nak abang bagi kat hang jangan bimbang. Orang duk fitnah suami hang, orang duk kata kat hang macam-macam, hang jangan bimbang. Pasal apa? Oleh kerana hang taat kepada suami hang, hasil didikan daripada bapa hang, Allah Taala telah mengampunkan dosa-dosa bapa hang. Tuan nampak tak? Lepas ni kita selaku bapa, kita kena habaq ke anak-anak perempuan kita. Hang bila hang dah menikah, hang kena dengar cakap suami hang. Apa pun hang kena dengar cakap suami hang. Kalau pak sakit ke pak jadi apa pun, kalau suami hang tak bagi, hang jangan duk gagah keluar mai. Kita pesan macam tu tuan-tuan. Tiba-tiba kita meninggal waktu tu, Allah Taala akan mengampunkan dosa kita pasal kita pesan benda yang sebenarnya yang perlu ditunaikan oleh anak kita kepada suami dia, hak anak kita kepada suami dia. Selesai. Boleh faham tuan-tuan? Lagu duk angguk-angguk juga bila kita batuk, bila kita sakit. Adik hamba ni hak duduk di Matang Damak Lot tak balik mai ke? Dah kata lelaki dia tak bagi. Tu dia aku tak pergi menikah dengan orang Matang Damak Lot. Tu dia. Baik menikah dengan orang balik pulau. Dia lebih begitu. Baik menikah dengan orang balik pulau. Dah hak nikah Matang Damak Lot dia tu ustaz. Tu dia lah ustaz tu mengaji ke mana tu. Yang ni. Hak kita buka kitab malam ni kita lah tu. Kan? Aku sampai sakit ni tak tahu, kata aku nak mati dah sampai tak boleh. Hang tak mau mai tengok aku pun. Gaduh dengan menantu. Hang tak mau mai tengok aku pun, hang bagilah anak aku mai tengok. Kok dia boleh tengok hari last nak tengok aku ke. Apa tu tak syok ah. Boleh faham tak sekalian? Lepas ni tuan-tuan kena pesan. Sebab apa? Anak kita hak perempuan ni, kita menjadi wali kepada dia ketika mana dia nak menikah apa semua. Lepas tu bila dia sudah menjadi hak kepada suami dia, jangan kita duk kacau lagi urusan mereka. Biar mereka lah yang menguruskan. Cuma kita pesan je, waktu kita nak wakilkan kepada anak, kepada menantu tu, kan kita ada wakil waktu tu. Anak ni aku nak bagi kat hang, kepada menantu aku, wahai menantu yang aku sayang, hang jagalah elok-elok. Kan? Ni kita dulu pesan tangan pula. Ni hang jaga elok-elok, aku jentik pun tak pernah. Kalau buat apa-apa nanti satu kampung pinjam nanti turun. Hai, tu ayah besar. Karut semua tu. Agama tak ajar macam tu. Boleh faham tak sekalian? Kadang-kadang dia jadi lagu tu, dia kacau habis-habis. Hak menantu ni pula bila dah kacau urusan kehidupan. Tuan-tuan pun kalau pak mentua duk kacau macam mana tuan-tuan? Hai, kita pun dia keluar mai panglima hitam tu. Duk kacau pak mentua tu buat ni. Hang balik mai Zat, ajak suami hang balik mai. Tak boleh kata ayah, suami ni nak kena pergi mengaji. Tinggal mengaji balik mai ni, arahan ayah ni dengar ni. Abdul Wahub punya arahan. Tuan-tuan, agama dia tengok sampai tak tu. Boleh faham nah?